saya akan sambung perbincangan bab yang ke-13. Bab yang ke-13 tu tak habis lagi, iaitu termasuk perbuatan syirik, minta berlindung kepada selain Allah. Itu termasuk dalam perbuatan syirik. Sedangkan minta berlindung, minta perlindungan, minta tolong kepada makhluk itu boleh. Jadi yang boleh tu bagaimana, yang tidak boleh tu bagaimana, sebenarnya dalam kesimpulannya ada disebut. Walaupun perkara itu telah saya perjelaskan dalam siri-siri perbincangan sebelum ini. Jadi penjelasan kalau dalam kitab saya ni muka surat 150 muka 150. Di dalam hadis Khawlah binti Hakim, hadis Khawlah tu hadis terakhir tu, iaitu man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammat, sampai akhir hadis itulah. Itu maksud hadis Khawlah itu. Jadi di dalam hadis Khawlah binti Hakim disebutkan doa yang mana maksudnya aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah. Jadi kalimah-kalimah Allah di sini dia ada beberapa terjemahan. Cuma di sini dia ambil satu terjemahan, maknanya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu. Itu kalimah Allah, kalamullah lah. Kalimah Allah itu makna kalamullah. Setengah ulama kata kalamullah itu maknanya termasuk dalam wirid-wirid doa-doa yang sabit bernabi yang menyentuh tentang Allah, yang memuji tentang kebesaran Allah, atau juga termasuk dalam la ilaha illallah tu. Tapi di sini jadilah kebanyakan ulama sebut mana kalimatullah ni maknanya kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Quran tu lah. Jadi maksud dalam doa ni disebut aku berlindung. Mana kita kalau kita pergi ke mana-mana, kita singgah di mana-mana tempat, ini antara sunnah doa yang sepatutnya kita baca. Mana janganlah kita kata jangan kita kata dah anak cucu nak minta duduk sebentar sini, nak kita kata nak minta lalu ke seperti mana orang dulu buat ke lalu bawah pokok besar tu. Itu bahayalah tu. Itu perbuatan yang bahaya pada akidah tu. Sebab yang menjaga kawasan ni semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Wali dan belakang tu semua tu makhluk Allah. Bahaya tu kan. Dia sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab klasik yang jaga kawasan, jaga tempat-tempat tertentu ni, dia panggil fahaman yang berakidah dengan akidah paganism, dia panggil dewa. Masyarakat Islam pun ada yang kita tersesat sampai mereka itu. Mana pergi tempat ni, misalnya saya sebut sebelum ini lah, mana bagi setengah-setengah ni saya hadapi sendiri. Dia ni dikatakan wali lah, tapi ada juga orang kata dia ni tok bomo. Ni saya hadir majlis dia, orang panggil tarik duit kan. Memang dia sebut, dia bagi macam dia bagi taklimat pula selepas tu bila tak dapat duit tu, dia sebut rijalul ghaib, penjaga kawasan. Jadi hak ni kena izin dia baru dapat. Jadi rupanya perkara ni perkara lama sebenarnya. Mana orang panggil apa, kalau dalam bahasa Kelantan kita dengar, mana kena buat baiklah dengan orang penjaga kawasan ni, baru dia tolong kita. Sebab tu timbul sedekah baca-baca tertentu pada orang jaga kawasan tu, semua tu dengan maksud nak bodek lah, nak ambil hati dia, barulah dia jaga kita kalau kita buat baik dengan dia. Jadi nak buat baik lagi mana muka dia di alam ghaib, sedekah pahala, baca Fatihah sekian-sekian banyak, sedekah pada dia, hadiah pada dia, itu amalan sesat itu. Sedangkan Nabi ajarnya pergi ke mana-mana semua Allah, tu makna tauhid, semua Allah. Ni doa dalam riwayat Khawlah binti Hakim ini. Sedangkan penulis kitab ini menyebutkan dalam tajuk ini isti'azah bi ghairillah, minta berlindung kepada selain Allah. Jadi bila Nabi sebut doa a'udzu bi kalimatillahi tammah sampai akhir tu, maknanya kalimah-kalimah Allah itu yang kita berlindung kepadanya itu, yakni wahyu dan sebagainya, maknanya seperti kita berlindung kepada Allah lah.
Maknanya kita berlindung, maknanya kita bertawassul dengan ayat Quran. Jadi sebab ayat Quran tu dia bukan makhluk. Hak ta'lihnya selain Allah. Jadi maksud bi ghairillah tu selain Allah, aku berlindung. Syirik boleh membawa pada syirik. Bahkan ulama kata perbuatan itu syirik bila beristiazah kepada selain Allah. Al-isti'azah bi ghairillah. Jadi bi ghairillah tu maknanya makhluk. Selain Allah tu makhluk. Aku berlindung dengan malaikat Jibril. Tu tak boleh. Jibril tak boleh buat apa pun. Dia sendiri pun di bawah kawalan Allah sepenuhnya. Tak boleh nak buat apa. Jadi kalimah-kalimah Allah ialah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Kerana itu para ulama berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan firman Allah, yakni Al-Quran itu termasuk dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk Allah. Sebab berlindung dengan makhluk dalam masalah seperti ini tidak dibolehkan. Jika kalimah Allah itu makhluk, tentu Nabi tak akan ajar kita doa begitu. Kalau kalimah Allah dianggap makhluk, Nabi tak akan ajar. A'udzu bikalimahillahi tammat itu. Nabi tak akan ajar, seperti mana dalam hadis Khawlah ni, min syarri ma khalaq. Kemudian Nabi sebut lam yadurruhu tu fadilah dia. Fadilah dia. Jadi kita kena sangat berhati-hatilah. Jadi saya ni boleh katakan sebut sama supaya kita tahulah. Kita kata benda ni viral di internet, tapi bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu. Jadi kalau bagi orang tak tahu, kalau kita sebut, ini proses kita memperingatkan sebelum perkara itu berlaku. Sangat perlulah. Bila perkara itu sudah berlaku dan sudah terpengaruh orang-orang tertentu, nak buat itu payah. Ajaran yang sedang merebak sekarang ni, sehingga menentukan tempat ni mustajab doa, tempat ni dianggap tanah, kawasan ni, kawasan kubur wali tertentu dianggap sebagai tanah muqaddasah, turbah muqaddasah. Turbah ni mana tanah tu berbiji. Kalau itulah kita kata, kalau orang kata kau ustaz dengan fobia Syiah, ada Syiah ni batu Karbala tempat dia sujud, dia turbah muqaddasah, tanah yang disucikan oleh Allah. Jadi ada pula pihak buat begitu sekarang ni. Maknanya dia nak menentukan satu tempat yang menjadi tempat pengkalan dia lah, kira-kiranya markas dia. Dia bagi dulu kelebihan, sekarang ini sudah naik satu tahap, dia anggap sebagai turbah muqaddasah tu, tanah yang disucikan di atas puncak gunung tu. Bukan Banjaran Titiwangsa, nama apa tak ingat gunung tu. Jadi waktu tu kena berhati. Secara terbuka berani buat. Pihak autoriti ialah kita tengok tidak serius nampaknya. Tu bahaya tu. Bahaya. Pergi situ. Kalau dibiarkan boleh jadi bahaya. Tu ya saya boleh sebut. Kena berhati-hati. Dia dalam agama kita ni disiplin sangat kuat dalam bab ni. Sangat kuat. Tidak dibenarkan, hatta ulama pun dia tidak boleh menentukan tempat ni mustajab doa kecuali Rasulullah. Tanah ni muqaddasah, tak boleh. Kita kata Masjidul Aqsa tu, Palestin tu Baitul Muqaddas kita sebut. Hak tu sebab Nabi sebut. Hak tu Nabi sebut. Quran pun sebut tu. Tempat Nabi Isra tu. Tu. Jadi jangan kita cuba buat beri kelebihan pada tempat tertentu atas dasar perasaan dan juga mimpi orang-orang tertentu. Tak boleh. Itu bahaya. Sebab tu kalau kita lihat sekali dia sudah naik satu tahap. Sebab apa? Sebab setiap kali dia buat sesuatu yang dikira sebagai bid'ah, dibiarkan begitu saja. Kalau zaman sahabat-sahabat Nabi memerintah dulu, zaman Muawiyah, orang ini akan dipenjarakan. Sebab tu dalam peruntukan fiqh Syafi'i pun, orang yang terlibat dengan kaum syirik ni, memang dia dibawa, dia letak di hukum ta'zir, mesti dipanggil, diberi nasihat. Kalau berterusan lagi boleh dipenjarakan. Siapa peringkat tu? Walaupun mungkin kita kata tak sampai ke peringkat syirik, tapi kalau perbuatan tu sudah dikira sesat, walaupun tidak syirik, kerajaan akan bertindak. Misalnya ni saya baca ni dalam buku lah, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia ada buku tu, cuma tak ada diterjemah buku tu. Saya rasanya kalau terjemah pun tak ada orang beli.
Buku tu nama dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara alaih. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan riwayat-riwayat bohong yang disabit ke dia. Kata dia ni zalim luar biasa. Ketika perang dengan Abdullah bin Zubair, dia menghalalkan Madinah 3 hari. Tentera dia rogoh perempuan Madinah sampai yang mengandung saja 2,000 lebih. Tak logik. Zaman tu sahabat lama lagi tu. Tapi guru saya sebut dulu masa saya sekolah menengah dulu. Guru saya sebut cerita ni, tengok dia tu zalim. Orang kafir pun tidak sezalim tu. Rogoh perempuan Madinah muslimah lah. Tentera Islam tu. Atas arahan Hajjaj. Dia benar 3 hari. Kalau dia tempoh 3 hari, kalau dia buat apa pun tidak dipersalahkan tentera itu. Maka perempuan dia rogoh sampai 2,000 orang lebih. Tu. Kita pun terkejut dengar. Benci kita pada Hajjaj masa tu. Nah, rupanya cerita tu cerita riwayat Syiah nak memburukkan Hajjaj. Sebab Hajjaj ni mula-mula dia menjadi gubernur masuk Mesir. Dia dalam keadaan pedang tanpa sarung tu, dia kata ni. Dia kata dia akan mana dia gerakkan sesak Syiah apa ni. Dia akan layar dengan pedang. Dia tak akan biar. Bahkan dia kata dia akan kejar Syiah walaupun sampai ke lubang cacing. Itu ucapan dia, ucapan sulunnya. Tapi tidak disebut. Rupanya dia bawa pedang tu dalam keadaan tanpa sarung tu masa mula-mula dia nak masuk ke Masjid Jami' di Mesir, dan ucapan pertama dia semasa dia jadi gubernur situ, dia tuju pada pokok Syiah. Aku nampak kepala-kepala kamu seperti buah hanzal yang sudah masak. Boleh dipetik bila-bila masa. Tiba-tiba disebut pada kita pelajar-pelajar ni, itu kata-kata Hajjaj pada umat Islam di Mesir. Tu pembohongan lah tu. Sebenarnya dia kata pada Syiah. Sebab tu zaman dia Hajjaj ni Syiah tak boleh angkat kepala. Dia sepatutnya begitu kerajaan Islam ni. Pok-pok yang boleh membawa sesak sampai peringkat syirik ni sepatutnya kena bertindak tegah. Tidak bertindak tegah. Tapi kalau kita tengok setengah-setengah jawab orang-orang politik tu mengecewakan lah. Apa tu? Tak tahulah. Sebab iyalah undi ni memang penting, kita pun faham tu nak. Tapi dalam bab akidah ni tak boleh. Ni dia kena tegah. Memang kalau kita perhati dalam hadis, memang dia sangat tegah. Bahasa dia pun lain. Ancaman dia tu dalam bentuk lain. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Maka maksud dari perkataan penulis dalam tajuk bab ialah isti'azah, yakni minta berlindung kepada selain Allah atau dengan selain sifat Allah. Berlindung kepada, mana maksud ni dia cuba hurat dia punya tajuk yang dibuat oleh penulis. Jadi maksud tajuk penulis, cuba tengok maksud dia. Cuba tengok muka surat tu. Termasuk syirik isti'azah kepada selain Allah. Maksud kepada selain Allah tu maknanya kepada selain Allah dan selain sifat-sifat Allah. Jadi kalimah Allah yang di Quran termasuk sifat Allah. Tu. Jadi bila kata selain Allah maknanya makhluk. Ke Quran itu tidak makhluk, sifat Allah itu tidak makhluk. Itu maksud dia. Baik, cuba tengok nombor 2 tu. Ni penjelasan dia lagi. Berlindung kepada makhluk dalam apa yang dia mampu, maka itu dibolehkan. Kita minta tolong kepada seseorang, yang mana perkara yang kita minta tolong tu memang dia boleh buat, sebab tu dalam batasan kemampuan manusia. Kemampuan tu tak apa tu. Bahkan hal tu boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Di situ ada pahala di situ. Orang yang kita minta tolong, dia tolong kita, memang boleh pahala. Banyak hadis Nabi suruh tolong orang. Sama ada dia minta ke, dia tak minta ke. Bahkan dalam riwayat ada sebut dalam Quran, saya tak ingat ayat tu, boleh kalau baca Quran kita akan jumpa lah. Dia orang yang kita nak sedekah ni, dia ada 2 jenis. Ada setengah tu memang dia minta sedekah, kita beri. Minta derma, kita beri. Ada selagi dia tak minta, tapi dia memerlukan. Hak ni lebih besar lagi pahala kalau kita bagi pada dia. Sahabat-sahabat Nabi Al-Sufah tak minta, susah setara mana, makan 3 hari, makan tamak, sehingga rasa panah pun tak minta. Orang-orang lagu ni lah, kalau kita bantu dia, kita boleh pahala besar. Padahalnya orang minta sedekah kita beri, itu boleh pahala. Hal tu semua boleh pahala. Jadi di kalangan orang-orang memerlukan ni, ada di kalangan orang susah ni jiwa tinggi, tak minta walaupun susah pun. Yakin dengan rezeki Tuhan, aku tak akan mati selagi Allah takdirkan ada rezeki. Orang-orang begini lebih besar pahala.
Sebab ahli sufah tu lah tak minta. Walaupun ada juga yang minta, tapi tidak jadi masalah bila memerlukan. Sebab tu dia ada hukum. Orang minta sedekah ni, dia tidak boleh jadikan pendapat terhidup dia minta sedekah semata. Itu haram, tak boleh. Tak boleh. Misalnya kita perlu untuk pembedahan anak 30,000, cukup 30,000 tak boleh minta dah. Tak boleh. Ni ada setengah orang tu sebagai itulah menampung hidup dia sampai bila-bila. Tak boleh gitu. Lepas tu kita tanya, nak makan apa? Dak, kerajaan tu kena main peranan. Masyarakat kena main peranan. Dia tak boleh dibiarkan begitu, berdosa. Dan dia pun kena usaha, kena bekerja. Sebab tu dia dah lekih orang cacat kekah tak boleh bekerja ni. Memang dia tanggungjawab kerajaan berdosa besar. Masyarakat berdosa besar kalau biarkan. Sebab tu Sayyidina Uthman, dia tak benar. Dia tak benar, maknanya pejabat kerajaan pada waktu itu sampai ke orang miskin mari jumpa kerajaan nak dapat bantuan. Dia tak benar. Kita kena bagi pada dia. Kita kena pergi cari dia. Kalau kamu boleh cari pengundi masa cula pilihan raya tu, tak jumpa orang miskin. Kan musim bila itu dah nak cari, nak daftar pemilih kan. Jumpa cari hodok ala lubang, jumpa lagi. Ni cukup amat dah ni. Nah, tapi nak cari orang miskin tak jumpa. Kalau kita, sebab tu dia bacalah buku ni buku terbaru lah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Al-Misri, 3 jilid, Ashab Rasulillah. Kalau dalam bahasa Arab 2 jilid, diterjemah dalam bahasa Melayu Indonesia ni 3 jilid. Saya ingat 3 jilid tu dia jadi berapa? 950 muka surat kali 3 lah. Maknanya berapa kita kata? Hampir 2,000 muka surat lah. 3 jilid tu hampir 2,000 muka surat, lebih kurang gitulah. Buku ni dia sebut 104 orang sahabat yang besar lah, sahabat yang ada nama. Dia cerita kalau 4 orang, kalau 3 tu tak apalah, tu baca situ kita boleh nampak bagaimana Sayyidina Uthman dia hantar wakil kerajaan ni supaya pergi siasat mana orang yang miskin yang tak boleh kerja. Janda-janda yang anak ramah nak kerja, macam mana anak ramah tak boleh kerja, ataupun orang yang cacat OKU lah kita kata, semua ni mesti masuk dalam senarai menerima bantuan bulanan, bukan one off, tidak. Bahkan dalam riwayat sebut bila dia pergi nak hantar bantuan tu, sekali-sekali bulan nak hantar bantuan banyak nak pergi ke rumah dia pergi tentera yang iringi pihak Baitul Mal. Itu sebenarnya kena buatnya. Yalah kita sebut tu mudah lah, nak buat tu payah. Orang kata begitulah, tak usah cari kerajaan lah, pergi kat orang lain. Kalau banyak alasan, kau tu kau ni tak boleh, pergi kat orang lain. Ramai lagi hak erti, bukan musuh orang erti. Orang beralasan ni dia tak boleh jadi pemimpin. Berapa puluh tahun dah beralasan gini baru pergi kat orang lain. Ramai lagi orang lain hak layak. Sebab kalau kita tak layak pergi, berdosa. Itu maksudnya. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi berlindung kepada makhluk dalam apa yang dia boleh, dia mampu, itu diharuskan. Sebagaimana terkandung dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim. Ini sebagai contoh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah-fitnah yang akan berlaku, di mana Nabi kata sesiapa yang menemukan tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Mana kalau ada ni berkait dengan fitnah yang berlaku lah. Fitnah, bila berlaku fitnah, kita nak berlindung dengan fitnah, kita carilah siapa-siapa ataupun tempat mana yang boleh kita berlindung di situ. Minta perlindungan dengan masyarakat di situ, dengan orang di situ. Ni tak apa. Supaya kita minta tolong lah kita kata. Kita takut, minta berlindung supaya dia jaga kita. Pergi ke rumah dia. Saya pernah. Pernah. Orang ni macam mana tahu. Dia ni ada anak beberapa orang lah. Suami dia tak ada di rumah. Tak tahu dia kata orang masuk. Dia pergi ke rumah saya tu tak. Dalam keadaan kita tengok dia pahatu lah. Pergi apa dia, toko ke apa takut. Dia tinggal anak dia. Dia kata ada orang masuk dalam rumah dia. Tak ada apa kita kata tu. Geger lah malam tu. Pakat lekor rumah dia, tengok tak ada pun. Tak tahu kawan tu lari ke jenis syaitan nak ganggu dia. Anak dia tidur tak khabar-khabar. Bahaya. Dia bunyi. Macam mana?
Jadi kita kata tak apalah. Jadi adalah sifat tu orang pergi tidur di rumah dia, perempuan pergi tidur. Memang dia tak boleh tidur, dia takut nak masuk dalam rumah tu. Ada satu kes kedua tu, ni cikgu. Kira suami isteri lah. Yalah kita kata suami dia jangan takut apa jangan main. Kita tak tahu siapa ada dalam rumah tu. Siapa ada rumah dia tu? Rumah tu macam terbuka lah. Dia kata dia kunci tu. Pakat taubik lah jiran-jiran ni. Dia ni memang tak berani masuk. Akhir sekali polis mari siasat pak dalam siling. Takut ada orang. Boleh berlaku begitu. Apakah gitu tak apa minta tolong kita berlindung gitu. Kadang-kadang 2-3 hari tak nak masuk takut. Terpaksa duduk rumah jiran. Ada juga berlaku. Ni pengalaman hidup kita. Hak tu tak apa. Yang dimaksudkan berlindung, hak kata taklih itu berlindung pada sesuatu yang berkait dengan perkara yang di luar daripada taqatul basyariyah, kemampuan manusia. Hak tu taklih. Misalnya hal berkait dengan masa hadapan, supaya kita ni tidak ditimpa. Sebab tu azimat tu taklih. Sebab azimat ni dia berkait dengan nak elak daripada bahaya. Bahaya tu tak berlaku lagi, akan berlaku. Dia akan menyebabkan tawakal tu bukan kepada Allah tu. As-samad tu bukan kepada Allah tu. Dia kepada Allah dan juga ada bahagia kepada azimat tu. Orang panggil syirik. Syirik ni maknanya kepada Allah pun bergantung, kepada makhluk pun bergantung. Itu makna syirik. Bagi itu kebergantungan itu. Kalau tolak tu Allah tu tidak syirik lah, kafir terus tu. Orang panggil mulhid dalam istilah dia. Itu yang dimaksudkan. Itu contoh yang pertama lah. Kemudian dan contoh yang kedua, kisah seorang wanita yang berlindung dengan Ummu Salamah dan hamba laki-laki yang berlindung kepada Nabi ketika dipukul oleh salah seorang sahabat. Ini cerita dia ada belakang riwayat, boleh rujuklah, kita tidak nak bincang secara detail ni. Semua rujuk ada rujukan. Mana Sahih Bukhari, Muslim dan juga Sahih Muslim, nombor hadis komplit dia bagi. Ini cara orang panggil amanah dalam menakalkan maklumat. Walaupun dia tak sebut, awak boleh rujuk. Kita pun tak perlu tanya dalil lah, sebab dia ayat dah nak dalil tengok sini. Ini cara amanah lah dari segi orang panggil disiplin ilmu dalam bab menakalkan maklumat. Baik, contoh yang lain misalnya jika dia diserang perampok, maka dia berlindung dengan seseorang. Tak kiralah kerajaan ke gubernur ke penguasa setempat ke yang boleh menyelamatkan diri mereka daripada perampok itu, maka hal itu termasuk dalam perkara yang harus. Akan tetapi menggantungkan hati kepada makhluk, bergantung hati pada makhluk, bukan sekadar minta tolong, bergantung harap, rasa selamat dengan sebab tu tak boleh lah begitu. Sebab kita makan obat lah, yakin obat ni lah akan menyembuhkan, tak ada obat ni berat kita tak sama. Tu tak boleh gitu. Sebab tu bila makan obat apa tu kena sebut nama Allah. Mana bergantung pada Allah ni ikhtiar. Sebab Tuhan juga yang suruh ikhtiar. Tak jadi syirik makan obat tu. Dia kata tu tulis besar ke semua sebut percayakan panadu tu. Tak ka al-imanu bil panadu tu. Aduh, tidak maksud gitu. Kita ni jangan betul lebih harus sodak. Sodak pun tak betul mana dalam ni. Nah, hot tu dari segi bahasa saja. Awak percayalah saya dah. Dia pun kata dos syirik tu. Kita ni ahli sunnah ni bila kata percaya dalam konteks bahasa, bukan akidah. Kalau saya sebut ni betul-betul saya tengok perkara tu berlaku, awak percayalah. Kalau tidak nanya awak kena. Saya kena tipu dah dia ni. Percayalah bos saya. Saya kena nanti kena dulu. Ikut awak lah. Misalnya kita kata gitu dah. Percaya tu, percaya dalam konteks orang panggil bahasa. Bukan percaya dengan makna istilah tu. Tu tak apa tu. Sebabnya ada lah kita dengar dalam internet tu. Dia kata kalau nak kira gitu obat pun tak boleh. Percaya ke obat? Dia tidak faham hak ni. Tu dalam batas manusia. Tak apa. Moga obat tu kita kata dia ada unsur-unsur yang disahkan oleh ahli zikri, pakar dia dalam bidang tu. Obat ni dia kata obat sakit sakit orang ni kata memang terbukti. Memang ada unsur tu mengikut kajian secara saintifik. Tak apa tu. Tapi hak azimat ni, azimat ni gabaria. Tak berkait langsung. Tak tahu apa satu. Tulis-tulis gitu kan, letak. Bahaya tu. Hak tu jadi bahaya tu. Sebab tu kalau obat dia tak jadi bergantung, tidak jadi bergantung maknanya percaya dia menyembuhkan, tak payah nak berlaku gitu. Tapi kalau hak tadi boleh berlaku. Hak saya kata azimat tu lah,
3 bulan sekali kena pergi renew tu, masuk power 300 kali masuk. Oh berat tidak kalau pakai mati yang begitu dah kata dah. Tok Mama kalau kena 10 orang pada hak tu dah sapok hidup dia setahun tu. Tu bahaya, tak boleh, tu tak boleh. Kok mana kita kata tu, kok mana cuba ayat dari segi penyelesaian secara realiti kehidupan ia boleh menyelesaikan, cuba sebut. Tak boleh. Paling tidak dia kata ni sebab musabab ya. Kita tak akan obat pun sia kata Nabi sia. Dia letak gitu. Kita kata masalah sekarang ni Nabi suruh kita berubat dan Nabi sebut usaha berubat tu boleh pahala. Ikhtiar, orang panggil sebab musabab tu. Sebab tu orang gini kalau kecek baik, kalau maknanya awak yakinlah kalau tak makan nasi pun kenyang. Tunjuk nasi. Sebab tu orang lagu ni pada wi gambar ya nasi. Mau makan hal tu lah. Dah Tuhan nak wi kenyang-kenyang apa tu lah. Tak boleh tu, kena makan. Cerah dengan bini, masak tak sedap. Tak boleh tu cari bini lain, masak tak sedap. Tak akan ajar. Maknanya pandai pula cari sebab tu. Tolak sebab tadi, pergi cari sebab lain. Ya atau sebab tadi tak jadi. Orang-orang lagu ni kadang-kadang itulah sebab tu kalau dia bertemu dengan ulama yang mahir, insya-Allah boleh selesai masalah. Jadi kita nak belajar ni sekurang-kurangnya biar kita sebelum kita terjebak dalam masalah tu, biar kita tahu lebih awal. Jangan kita terjatuh dalam perkara ni baru kita nak rawat. Susahlah, sudah kena dah penyakit tu. Sahabat saya tu sampai hari ni satu keluarga duk sesak begitu. Macam mana? Banyak ke sahabat saya ni umur 13 tahun terlibat dengan zikir. Ada berapa tahun? Masa 3 tahun terjun Sungai Kelantan, mati. Dia jadi panah. Kita tahu, kita balik asrama tu, balik kapung tu, orang cerita mati dah. Jumpa mutu atas retak saya. Mayat tak pasti jumpa redak mati. Dia duk ngatik ngikut pot darah dia. Pot darah dia tak pasti ada lagi. Lepas tu rambut panjang. Tu. Tu bapa isi dia ngatik. Malam tak tidur ngatik. Padahal umur baru 13 tahun. Nampak macam? Tak tahulah, tapi dia tak tahulah ngatiknya baca berapa. Dia gini yang mudah lah. Dia mudah ya. Ni pengalaman saya. Lepas tu kita duk baca lagi kitab. Ni siapa ngatik musim-musim kocok tia, pulah kepala jiran sebelah tu dah. Terjun dalam getak ni tidak ngatik subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tu. Mesti ada tak kena. Sebab sahabat tak ada seorang abuk jadi pening gitu. Kau dah ikut ngatik Nabi ajar. Ni pasal lain. Tak kena, memang tak kena. Kalau betul ittiba sunnah betul, ikut betul seperti mana hadis tak akan jadi gitu. Maksud ayat lah. Sebab tu kukuk mana pun kita kena ingat. Zaman kita sekarang ni dengan ada internet, kita boleh tahu kesesatan di merata tempat. Gini. Dulu kita tengok, kita tahu mula-mula internet tahun 90, awal 90 zaman internet. Memang kita tengok dah. Hak duduk berzikir musim-musim pakai skop hak jatuh tu dah. Musim-musim dalam masjid tu. Lah ni mari dah tempat kita. Cuma buat majlis tertutup. Tapi pokok dia ambil video tu, dia sebar. Sebar tu sebenarnya dia kira gini lah. Kalau 1000 orang tengok 1% terpengaruh, tak apa dah perekat mula. Tak apa dah. Tu maksud dia. Hala ni lebih selesa. Lebih selesa sebab orang-orang besar pun terlibat. Lepas tu kajian aku tak ambil hal. Jadi lebih mudah. Ya mungkin di kalangan kita ni tak pernah duduk satu majlis apa dia. Ana pernah. Allahu Akbar. Kejut kita. Kita kata, kita belajar hadis tak pernah tengok gini ni. Maknanya bila kita belajar hadis, kita lebih yakin. Ikut betul cara Nabi. Ya, sebab itulah ulama kata, kalau kita bagi yang sahih pada masyarakat, dia akan jadi sihat. Kalau bagi yang tidak sahih, yang daif, ataupun yang berilat, yang berpenyakit, jadi sakit lah dia. Tu betul ulama kata. Sebab tu Imam Bukhari kata dia ni mengabdikan diri kepada ilmu, nak tapi hadis ni sebab nak masyarakat Islam kehadapan ni menerima agama dengan cara yang betul. Besar tu kerja dia tu siapa kering tubuh tak buat kerja lain. Pada kerja mula-mula memang kerja. Sebelum tu memang dia ada kerja.
Lepas tu terpaksa tinggal, apa tak ada masa. Dia kalau hak saya dulu bila tanya dia ngatik gapo dia baca, antara hak saya tahulah, sebab saya pun tidak terlibat sepenuhnya, cuma pernah antara hak dia bacanya dia sebut begini dia panggil apa ni, dia letak apa ni, la ilaha illallah, dia mati gitu. Hak tu jadi gerak tu, dia start tu gitu dah, la ilaha, tak ingat lagu mana tu, tapi dia tu Allah, dia mati sini di jantung, dia gerak tu, mula-mula dia gerak slow, gear 1 slow, bila lama masuk gear 3 tu, tu ya jadi musing. Lepas tu dia tak khabar tu, dia musing, dia panggil hal, dia sudah berada dalam hal dia. Hal tu lah dia kata, bila dalam keadaan tu dia fana tu, tak boleh nak hukum dah, mengikut syariat. Kalau dia telanjang orang zikir, tapi ada orang boleh terima tu kita lemah, nak macam mana? Mana tahap pengajian masyarakat awam ni jadi semua pun jadi masanya ni lah, orang-orang awam ni, orang tak ngaji ni. Kita main ngaji semua tutup kelas mari lagi ni, payah nak kena ni, payah nak kena penyakit ni. Sentiasa ada tazkirah semua, tak boleh mari tengok secara online, insya-Allah. Bila tazkirah tu sentiasa ada, lepas tu baca Quran pula. Dalam keadaan cuba menghayati Quran, insya-Allah Tuhan jaga. Hak ni tak ada langsung sebulan tu satu hadis pun tak dengar. Hak ni hak mudah kena ni. Gitulah. Okey, kita pergi seterusnya. Kandungan bab ni, hak ni kesimpulan macam rumusan dia. Kandungan bab ni, sebelum kita masuk bab baru, pertama sekali tafsiran ayat dalam suratul jin. Itulah hak dalil wa innahu kana rijalun minal inshatu. Boleh rujuk semulalah di situ apa maksud dia. Yang kedua, meminta perlindungan kepada jin, termasuk syirik juga, sebab jin tu kan selain Allah lah, jin tu minta berlindung. Memang kalau dalam kitab fiqh, kalau kita minta pertolongan jin, misalnya dia tolong kita, tak ada masalah ulama kata, tapi kita kena tahulah batas dia punya boleh tak boleh tu macam mana. Sebabnya gini, ni pengalaman kita berhadapan dengan perempuan ni, dia gini kan. Memang dia sebut, ada seorang saya panggil tak ayah lah dia tu, memang dia minta jelas, dia boleh bercakap. Kadang-kadang jin tu duduk sebelah saya, tak nampak, cuma ada dia bercakap. Lepas tu manggil ni pula, dia kecek, lepas tu dia dengar dia. Memang dia kata kita minta tolong dia, boleh, kita pun kata boleh. Tetapi kalau kita tidak ada asas akidah yang kukuh, dia boleh jadi orang panggil apa, dipengaruhi oleh dia. Contoh dipengaruhi, misalnya dia biasanya makhluk halus ni, jin ke siapa dia akan minta sesuatu kalau nak tulis, dia tak boleh free gitu. Misalnya dia kata boleh nak itu, orang panggil pengerah ke apa tu. Kadang-kadang pengerah tu untuk bawa buat tu kerah sungguh lah, 300 tak kerah mana kau kerah kau mujarak dak. Hak tu hal lain, hak tu bahagian cari makan tu syukurlah, hak tu kita suruh dia dengan Allah. Ni hak benda-benda yang diharamkan. Misalnya dia kata ni nak buat ni, kena ada bahan-bahan dia lah. Misalnya dia sebut ni, pernah saya jumpa kata ija dia. Kata ija tu dia royak lah, kena belah perut, kena buai bagi dalam, biar tinggal kulit saja. Situ tu dia nak bubuh bara perempuan tu. Misalnya, minta maaf lah saya sebut ni, misalnya rambut perempuan, kadang-kadang kesal darah perempuan ambil daripada modah tu, benda-benda kotor lah. Betul lah ulama sebut, pokok ni dia akan menganjurkan kita ni supaya mendekati perkara najis itu. Memang betul, dia suka barang-barang kotor tu. Ni nak sihir perempuan ni, saya tengok kita nasihatlah kepada orang itu, haram tak boleh. Ada kata ikhtiar, ialah ikhtiar haram, ikhtiar tu haram. Tu ada orang Islam kita tu siapa tahu tu dia buat nak buat macam mana. Benda-benda lagu ni lah yang kita boleh tengok di hari akhirat, seperti dia sebut dalam hadis, yang dulu kita sangka dia baik, rupanya ahli neraka tu. Kita sangka dia baik, rupanya dia ni lama dah syirik, dia tak sedar dia dah syirik. Benda-benda lagu ni enggak, bila dia buat tu tak ada siapa tahu kadang-kadang tu. Baik, hadis di atas sebagaimana disimpulkan para ulama merupakan dalil bahawa kalam Allah yang Al-Quran itu bukan makhluk. Kerana kalau makhluk, maka tak mungkin Nabi kata a'udzu bikalimatillahi tammah. Tak mungkin berlindung dengan kalimah Allah. Kalau Quran itu makhluk, mana Quran itu kalam Allah.
kalam Allah ni tidak makhluk. Keutamaan doa walaupun ringkas. Ni doa bila kita singgah di RNR ke, tapi asalnya di sini mana tempat singgah ni tak semesti bangun ni bawah pokok kita singgah di kawasan lapang untuk rehat ke, tak kira lah, bacalah doa ni. Sesuatu yang boleh memberi manfaat duniawi seperti menolak kejahatan ataupun mendatangkan keuntungan tidak bererti bahawa hal tersebut tidak termasuk syirik. Kadang-kadang perkara bersifat dunia tak berkait dengan akidah pun, tapi kalau misalnya contoh kita untuk keuntungan perniagaan di dunia, letak gambar Tok Kenali, letak gambar Tok Kenali makna berkat, dia letak atas nama berkat, nak bertabarruk dengan gambar Tok Kenali, nak semaju perniagaan, hak tu tak ada kaitan langsung dengan maju perniagaan. Hak tu tak boleh. Sebab apa? Dia macam meletak harap situ dah, tiba-tiba maju sungguh, sudah lagi sesat. Allah nak uji jadi maju, dia kata kan ni. Tu tegak dia patah step ke sang dia pula terah lah, aku terada. Kau maju lepas tu Tuhan nak uji dia. Berat hati hadirat ni. Padahal Tok Kenali miskin. Tok Kenali miskin. Saya duduk Tok Kenali tahu masa dia ngaji Mekah tak cukup duit. Kadang kitab setengah tu nak beli kitab, orang tu lebui. Macam-macam lah cerita, miskin. Hak dia tinggal harta banyak tu daripada isteri dia selepas dia nikah. Dia kata tak kira berkat ni, tak kira gitu dia kata. Berkat ni jadi sebab boleh rahmat tu, itu makna berkat. Sebab itulah ulama tulis kitab khusus, bukan sebuah kitab, beberapa kitab tabarruk mengikut disiplin sunnah. Misalnya kita baca at-tabarruk fi dawil Quran was, tabarruk mengikut perspektif Quran dan hadis. Dari segi hukum dia, tu dia bincang khusus. Tebal juga kitab tu. Takut tersalah tu lah. Takut tersalah. Hak isu anda sebut sana ini nak suruh kita faham. Isu hak pergi di Gunung Jerat tu tabarruk lah tu. Dan tabarruk ni dia satu elemen penting dalam tawassul itu. Sebab tu lebih kurang tabarruk dengan tawassul ni, nak bertawassul, nak ambil berkat dengan kubur wali tu lah. Tak ada nampak kubur tu, cuma dalam tu dia kata ada, dia tunjuk lagu sikit, dia tunjuk tu. Jadi kalau gitu tu tak boleh, bahaya tu. Sampai pagi duduk berzikir, duduk selal ni, duduk berzikir, duduk baca, duduk berqasidah ke apa tu. Itu sebiji dengan pokok sesak tu, cara tu. Dia boleh panggil lah sekali, boleh panggil Ustaz Rusli, pengkuliah pengkursus haji Kelantan, Ustaz Rusli di Kut Lanah. Dia seminggu dia pergi, dia cerita pada saya sendiri, dia puri pada saya kain hatta atas ni tu. Sebab dia kata dia ambil dua, ambil entan nak se muka itu dia ambil lalu, ingat mudah nak boleh. Ni hak barang Habib wi ni. Gapo dia ada cerita. Dia kata teruk semua, dia terkejut dia. Tak serupa dengan royak kita tengok sendiri. Kubur Wali Songo pergi tu, hari hul dia panggil, hari hul tu 24 jam tu ada seorang orang berzikir. Dia pergi tu dah mai 10,000 lebih. Masa nak ambil tempat nampak macam tahu. Dah nak apa ni. Lepas tu dia pergi semaya tu, dia gila. Sebab apa? Dia tak siwi ada waktu terluar tanpa ada zikir di kubur Wali. Misalnya 10 orang pergi surah ni, pergi boleh 1,000 orang, lepas tu mari pula hal lain pula pergi gitu, nak suruh ada semua 24 jam. Perempuan hik tak boleh masuk, banyaklah. Bila siap semua sudah itu antara satu acaranya dia panggil isap rokok berjemaah. Rokok goda garan longguk popusu rokok pakai isap semua. Dia tengok dengan mata dia sendiri. Cuba panggil dia mai kuliah. Habis dia cerita tu, dia pergi dengan 100 orang dengan babo alik sian. Siapa upacara, ada upacara dia sebut, duduk puji, duduk sebut nama, bertawassul ila hadri syekhil kiram, sebut nama tu. Siapa babo alik sian ni tak boleh duduk, terpaksa tidur di hotel. Jadi sedih dah, jadi sakit jantung tua-tua tengok. Tanya Ustaz Rusli kat kanan dia, teruk ya. Enggak tempat kita ni ada dah tu. Cuma tidak melulu. Hak tu secara terbuka. Hak buat ni kepala Habib tu. Kepala Habib. Dia panggil Habib Lutfi tu tua dia. Dia Habib ni mengikut Ustaz Rusli nya, pok dia dakwa ni zaman ni lama dah ni.
Sebelum anda pergi KL lagi. Cerita ni. Puak sana dia dakwah Habib, keturunan Rasulullah lah. 1 juta lebih. Di Indonesia. Ramah puak dia. Agaknya beranak parut dah tu. Nak siapa kari tu. Tak tahulah Habib jadi ke lagu mana. Wallahualam. Sebab itulah kalau kita perhati, kalau kita belajar hadis, kenapa tidak ada satu hadis Nabi beri jaminan keluarga dia akan terselamat? Tak ada. Tapi Nabi jamin kalau siapa-siapa, tak kira keluarga dia ke, hak tidak Arab ke orang Arab ke, siapa saja asalkan dia mukmin Muslim, dia ikut sunnah Nabi, dia akan selamat. Tu jaminan. Mana jaminan Nabi selamat? Kalau ikut sunnah dia. Tak ada satu hadis Nabi jamin atas nama keluarga dia, kerana keluarga selamat. Tak ada. Tak ada. Bahkan Nabi kata Fatimah tu, kalau mu nak selamat, mu kena ikut aku sebagai Nabi, bukan sebagai ayah. Ikut sunnah baru boleh. Sebab itulah bagian kalau kita baca-baca kitab ni, kalau dia tu keluarga Rasulullah, dia kena lebih patuh pada Rasulullah berbanding orang lain. Kalau tidak, dia berdosa. Sebab apa? Tanya masyarakat awal ni, keluarga Rasulullah ni pakai ikut. Kadang-kadang dia buat supaya ikut Nabi dia. Tu bahaya tu. Dia puak-puak ni dia nak gunalah nama tu. Sebab tu anak sebut sama. Kita jangan terpengaruh dengan nama Habib. Sebab orang boleh tipu tu. Jangan pengaruh dengan serba besar. Sebab orang boleh pakar tu. Nak suruh tebal 2 lapis. Nak tebal lagi 3 lapis. Nak boleh itu lagi. Bayangkan selimut tu. Nak boleh buat benda lagu tu. Sebab tu dalam Islam dia tak penting benda tu. Tak penting. Bagi anak. Hak pentingnya lagu mana cara ikut. Sebab tu ulama kita awal-awal lagi letak. Kena ingat benda-benda gini. Kalau mungkin tadi kita tengok nampak kecil dah. Kecil kita nampak ipis dah. Orang guna ni untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam Syama'il Tirmizi misalnya, kalau kita tengok kan, pakai serban ni, kenapa Nabi ni dia tidak konsisten pakai serban? Sebab apa? Sebab itu bukan pakaian agama sebenarnya. Pakaian orang Arab asal. Sebab tu ada ketika Nabi pakai terbuh, dia semaya pakai terbuh jadi tim. Sahabat suka tu, sahabat tu hak bui hadiah Nabi terbuh tinggi tu, kita malu nak pakai tu. Ada ekor pula tu. Kadang-kadang Nabi pakai tiuh, tak akan langsung serban. Tak ada serban. Ada juga. Apa tu? Sebab tidak penting tu. Patut ulama kita tak jaga tu. Tak jaga tu apa? Ilai begitu. Hak jaganya hadis. Sanggup mati kerana hadis. Sanggup kering air dalam tubuh. Tak ada daging di tubuh. Kekek. Jaga serban ke jaga hadis? Jaga hadis. Hak tu betul. Apa tu? Supaya masyarakat boleh ikut Nabi tepat seperti mana sahabat hak tengok Nabi. Tu. Hak tu sebenarnya. Itulah dalil agama kita. Saya pun terfikir, biarlah saya nak sebut ni takat pengamat anak lah. Anda tengok nak ayahnya terjaga, tak serusi lah ke mana pun. Cuma kitanya mengambil posisi sebagai pengikut itibak sunnah. Kita bercakap, kita pamer ke sunnah, insya-Allah kita terlepas daripada tanggungjawab itu. Allah tak salah kita. Jangan tak serusi. Bagi anda tak using, tak akan sesat. Dengan maksud sesat ni makna sesat secara meluas. Sebab apa? Cuba kita tengok bila ada ustaz-ustaz bercakap sesuatu yang pelik-pelik ke tak. Orang hak dalam popok netizen tu, hak duduk dalam main, hak duduk hidup dalam internet, tak ada internet di dunia ni, popok ni. Popok ni ya tanya mana dalil. Sebab orang Islam sebab kita duduk ngaji, kita duduk dengar hadis Nabi, tiba-tiba dengar, tak pernah dengar, mesti kita tanya, mari mana? Mari mana? Tu maknanya awak ustaz ambil mana hak ni? Dan soalan tu ditanya bila perkara tu pelik. Dan kalau ada hadis buat marilah. Jubah Nabi sampai 35 ekor unta 170,000 tu tak? Jubah Nabi cuba mari. Tak apa kita nak tengok. Buat mari dulu. Orang ngaji hadis, khusus ngaji hadis, 10 tahun tak tahu. Tak apalah mungkin awak ni ilmu pelik, ilmu cepat boleh ilmu laduni. Awak mari. Bawa mari. Benda-benda lagu tu lah orang minta dalilnya. Muka bagi tak je dengar. Lepas tu bercanggah dengan kehidupan Nabi tu. Cuba fikir secara logik. Kalaulah Nabi pakai jubah tu, lepas tu masyarakat nak respect dia masa tu. Semua ulama kata Nabi ni sebab dia hidup bersama masyarakat. Nabi ni kenapa masyarakat? Sebab tak ada apa kepentingan agama. Nabi ni tak ambil kesempatan langsung daripada sahabat dia.
Nabi tidak berniaga. Nabi makan harta daripada 1/5 harta ghanimah. Nabi tak boleh terima saka. Tak ada kepentingan Nabi nak harta banyak. Sebab kalau tidak berkeluarga dia tak boleh saka. Mari mana tu sampai 30 motor. Jubah jenis ke dia tu? Abdurrahman bin Auf tak ada jubah lagu tu. Pada tu kaya, paling kaya. Siapa dia beli jubah tu? Nabi beli dia. Kalau Nabi beli waktu tu, jadi isu besar tu. Macam mana dia lepas jadi Nabi ni? Tengok orang politik lepas sepengah rumah. Boleh ambil wahnya aku nela rumah. 3 kat rumah. Kejut orang kampung. Ya tak, aku tak undi dah lepas hari ni. Tengok masyarakat mana pun tak suka lagu tu. Kok mana? Orang tahulah kau awak tak berniaga. Cuba fikir di segi logik. Tak logik. Di segi dirayah pun tak boleh pakai tu. Tak apalah kita kata dah awak ada. Awak marilah. 4 hari dah orang dah tunggu ni. Tu benda-benda gitu. Jadi puak-puak ni lah semua pelik-pelik lah. Ya kita heran ni tak mikir langsung. Awak mari untuk gapo dia? Untuk gapo dia? Bapa mari gitu. Nak naik helikopter lah tu. Naik pergi, nak naik duduk atas kepah pun tak apa. Tapi janganlah kait dengan Rasulullah benda pelik-pelik gitu. Orang Islam Anas di guru kita berapa orang guru dia kata anak jumpa baru benda pelik lah dalam kita, tapi tak berani nak buat tubik kecuali kita yakin sahih. Kalau sahih pelik pun kita buat tubik. Nabi Musa tapa malaikat Malikul Maut cabut putih mata. Buat tubik enggak sahih. Lepas tu kita bincang lagu mana ulama kata. Kasih Ahmad tahu nunginya lah ada hadis tu. Tak logik. Dok kata apa malaikat sampai cabut putih mata. Duk lekat dia orang sini, butir sini. Tak ada. Gemulah kasih Ahmad tu tak ada tu. Dia tak ada hadis tu. Tak logik dia kata. Mana mungkin gitu. Orang nak tolak ni tahu dulu status hadis sahih atau tidak. Kalau sahih tak boleh tolak. Tapi nak buat macam mana? Tu cara orang Islam. Sebab tu pendidikan ni lah kalau kita beri pada masyarakat bertahun-tahun kan, masyarakat akan ada nilai. Walaupun dia orang kampung pun tak boleh ni. Tu yang kita nak. Tu yang kita nak. Ni kalau baca bahaya ke masyarakat dihidai dengan cerita pelik-pelik. Ni wali Tuhan ni. Mana bukti dia wali? Dia kecing jadi emas. Kita tanya apa ni semua orang kata. Kata semua orang ni macam mana ni? Kita boleh kata gitu lah dulu ya hanya bercakap biar. Tu tapi boleh kecek. Siapa dia kecek tahu agama. Cuba bayangkan orang cerdik dalam agama lain ataupun orang tidak beragama tengok orang Islam lebih kurang dengan apa-apa ni. Naknya bila kata wali mesti benda pelik-pelik. Cuba baca buku antara wali Allah wali syaitan. Wali Allah ni biasa je. Ni tak kalau kita tengok dia bila dia sebut wali mesti benda pelik-pelik. Duk ayat dinding tunduk jadi tubik ayat. Benda-benda gitu. Kalau lek apa-apa ni mapuh KFC. Berat sangat tu. Benda-benda gitu. Tapi saya heran dak. Ustazah boleh terima tu. Dalam satu grup dia boleh terima apa je kata Tuhan nak bui. Berat sangat tu. Tu kalau saya kata ke dia, saya kenal kalau tu wali tunjuk ustazah biar ustazah jadi ayat. Dia kata dia marah lah, dia kata jadi mulut uduh tu. Kata Ana jadi mulut uduh 2-3 tahun ni baru ni. Dia mari bobok ni. Naknya gitu ada boleh percaya tu. Ustazah ni dia kata bila saya nak ayatnya cara tu dah mikir ni ustazah ni bukan masyarakat. Cuba fikir bahaya ni mana kita berada, ayat kita berada kat ada bahaya dah. Mana kalau kita pula tidak kemah pokok kita duk mai takut-takut lagi nak tunjuk sunnah, nak fahami sunnah dalam masyarakat. Tak ada dah orang lain ya. Hak ngaji pun takut juga. Dia ni saya ada lah grup WhatsApp ni lah. Dia ceritalah tu saya sebut dah sebelum ni nak ayatnya benda-benda gini tu bahaya. Orang-orang gini cara mikir bahaya, lebih dekat benar dengan syirik. Ada kena selalu. Dia kata rambut Nabi tu nak bukti ke hak pameran di Terengganu tu lah. Nak tahu dia ni rambut Nabi ni kalau selawat dia gerak. Bila selawat Allah mesti dia gerak rambut tu. Cara tu rambut Nabi. Mana kalau rambut tidak Nabi pun itu terah boleh terah lalu pan ini. Ada atas kepala kita takut gerak tu mana rambut Nabi itu walaupun tak atas kepala mu pun.
Dia boleh kata gitu. Kita pun tak ada nak fikir. Enggak ada anak murid Harun dia kata, ustazah, dia kata, mana geruk. Ustazah boleh kata dalil geruk rambut Nabi tu, maknanya geruk rambut tu maka itulah rambut Nabi. Ustazah ambil mana maklumat tu boleh kata. Kalau ada orang kata kalau kita wis halal dia jadi keriting rambut tu, lepas tu itu tanda rambut Nabi. Lepas tu orang lain mari pula royak lagu ni pula, bila wis halal dia jadi warna emas semetar. Orang mari gapo tu gitu, tak tahu paleko kecik tu ustazah tu. Ustazah lah juga hak bawa peluh Nabi tu, buh dah lejak pakat minum air tu. Hak tu berlaku nur dekat orang saya. Jadi hak ada dalam majlis tu ayatnya. Dia panggil program program minum peluh Rasulullah. Dia buat program. Boleh buat penuh rumah. Ustazah lah yang mempelopori benda ni, yang ambil mana tak tahu. Duduk dalam bekas kaca kecil, kapah. Pada kapah tu adalah rambut Nabi, dia celup dalam air. Lepas tu pakat minum air tu nak ambil berkat peluh Nabi. Ustazah lah buat kerja tu. Jadi perkara-perkara begitu memang bahaya. Jangan buat gitu. Bahaya. Mari mana ni? Kita boleh agak lah daripada mana dia mari ni. Naik kapal terbang tu mari tu. Jadi kena berhati-hati. Perbuatan ni kalau dibiarkan dia boleh melarat pergi sampai kepada hulu. Dia jadi hulu pada Nabi, hulu pada orang yang pegang barang tu. Semua ni ada barang ni pun habis dalam keluarga Rasulullah ke? Tu bahaya. Jadi kita nampak dah kesan dia bahawa apa saja mereka kata dibenarkan. Sekarang ni kita cuba kita perhati. Ni saya nak sebut ni sebab tu kata bahaya ni. Ni nak ayatnya bahaya ni jadi gitu. Jadi bila puak ni dibenarkan dalam masyarakat, tindakan mereka yang salah itu, bila sampai satu tahap dia panggil ta'assub. Okey, ta'assub ni bila sampai tahap ta'assub apa yang berlaku? Kita kena dengar ulama ni. Ni dalam kitab ni. Bila sampai ke peringkat ta'assub, seorang pemimpin tu dia sudah yakin ramai orang ta'assub kepada dia, ni dia panggil penyakit ta'assubi. Istilah baru. Penyakit orang ta'assub ni, kena penyakit ta'assubi. Ta'assub ni orang tu hak dia ta'assub tu, hak asal mula duk bawa gotu Nabi kisah orang percaya pada dia pun declare dia ni mimpi semua gini-gini. Kalau dia kata, dan dia telah kata, dia buat satu majlis nak menyampaikan salah satu qiraat Quran yang dia terima direct daripada Nabi. Buat majlis, ada video tu. Saya tengoklah. Ada seorang habib masuk TV, semua ada dalam majlis tu. Tu. Mana qiraat ni tak ada dalam qiraat 7 saya, qiraat saya tak ada. Dia terima direct Nabi. Hak hilir laginya. Nabi mari jumpa dia. Bukan dia pergi jumpa Nabi. Tu. Kalau dia pergi jumpa Nabi tu pun kita belak dah. Nabi mari jumpa dia dalam keadaan yaqazah. Tu dia. Siapa berkata? Orang tak ada kata apa. Kalau kerajaan Islam bertanggungjawab, dia akan isytihar selalu. Buat kenyataan terbuka supaya isytihar nak bulan. Ni sesak tak boleh. Sepatutnya. Ni senyap. Bapanya dia kata. Bapa tak boleh Nabi mari, Allah boleh buat. Siapa dia kecek gitu? Siapa-siapa? Begitulah dia. Sebab itulah bagi anak, mungkin bagi setengah orang dia tengok kita ni lebih kuat sama daripada awal sampai akhir, dia urah betul lah. Saya pun faham, tapi tidak. Dia kalau kita perhatikan perbezaan bab ni sikit-sikit. Cuba tengok malah. Sebab anak dulu kita ni dia sebelum dia buat persembahan ni huraya dalam bentuk baru ni. Dulu lain. Sebab kita ni dulu kita guna mengajar di Darul Kautsar. Saya mula-mula mengajar semasa duduk di Demik, kampung Demik, sebelum pindah ke Selong. Sebab tu guru kita kata molek kita. Tapi bukan dalam persembahan gini. Hak ni lebih halus lagi. Hak dulu memang nyata. Agak bukan kita kata tegah lah, dia punya kesusunan itu lebih tegah. Hak ni nampak lembut dah sikit ni. Tu. Baik, tak apalah. Sekarang ni kita nak masuk pula tajuk kalau tadi isti'adzah, minta berlindung kepada selain Allah syirik. Hak ni minta tolong dalam bentuk doa, istighatsah. Bab yang ke-14 termasuk syirik juga, istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Istighatsah ni berdoa minta, sama ada ketika ditimpa kesusahan
atau ketika tidak ditimpa kesusahan. Misalnya istirasah hak jelas, hak nyata ketika susah tu. Misalnya dalam video. Kalau dalam video ni, ni video Arab lah. Anda tengoklah bagaimana kita kata ulama-ulama di tanah Arab tu dia nak ayat contoh istirasah yang terlalu sinonim dengan Syiah. Dia ambil beberapa contoh tentera-tentera Iran yang berperang dengan Iraq dulu. Bila mereka sakit, dia tunjuk satu video tu patah kaki, tak boleh bangun. Ni tentera Iran. Jelas dia sebut, dia angkat, dia lengok ke langit, dia angkat tangan, aghithna ya Husain, aghithna ya, tolonglah kami wahai Husain, ya Husain madad. Macam-macam dia sebut. Air mata ni basah. Masa tu kaki patah, tak boleh nak bangun. Tu istirasah. Hak tu syirik yang nyata. Popok dia ni kalau di India, di Pakistan lah, Maulana ada cerita, dia hidup dengan kelompok dia. Dia ada bahs dia. Bahnya, kalau bah dia tu, dia tulis di kepala bah tu, ya Husain madad. Kepala bah dia tu. Mana orang ahli sunnah tengok kalau bah tu tak lain. Jadi ahli sunnah lalu yang sama tu, popok ahli sunnah tulis pula, ya Allah madad. Wahai Allah tolonglah. Tu bah ahli sunnah. Sepatut popok ni kena buat gitu jugalah, baru kita nampak. Ni popok ya Husain madad. Ni popok ya Allah madad. Kitanya ya Allah madad. Ya Allah tolonglah. Hak tu kita nak bincang. Hak tu termasuk dalam syirik. Baik, perbezaan antara istighatsah dan doa. Istighatsah, kalau dalam dari sudut bahasa Arab, istighatsah ni erti minta tolong. Itu kalau segi bahasa Arab. Istaghatha yastaghithu istighathatan, maknanya minta tolong. Minta tolong. Jadi apa beza tu istighatsah dengan doa? Istighatsah adalah doa dari seseorang yang berada dalam kesusahan. Tadi kan saya sebut dua, ada tolong ketika tidak susah, minta doa ketika tidak susah. Itu doa biasalah. Hak ketika susah, duk tengah sakit, duk tengah cedera, duk tengah menghadapi situasi getir itu, pada tu dia panggil istighatsah. Mana istighatsah ni dia lebih tawajuh lebih. Dia panggil ilhah tu lebih. Mana fokus tu lebih pada waktu tu. Hak ni lagi bahaya. Katakanlah tertolong pada waktu itu, lepas tu jadi dia tak dapat sesuatu yang dia minta itu, tiba-tiba lepas semua daripada kesalahan, daripada situasi getir yang dihadapi itu, lagi sesak orang ni. Kesal daripada itu. Misalnya ketika nak lemah tu dia kata ya Husain madad, ya Ali madad. Tiba-tiba arus tu bawa dia ke tepi, dia bergantung. Dia kata jadi minta tolong dengan Husain, lagi sesak. Tu bahaya dia. Doa ni biasalah, doa. Adapun doa maka sifatnya lebih umum, tidak khusus kepada ketika musibah tu, ketika dalam kesusahan itu, baik dari orang yang dalam kesusahan ataupun tidak. Makna doa ni lebih umum. Hak ketika istighatsah tu panggil doa juga tu sebenarnya, tapi istighatsah tu lebih tepat. Maknanya doa kepada selain Allah ketika dalam kesusahan. Doa lebih umum. Nak masuk bilik air pada doa. Kita panggil istighatsah tu. Tu Aduh kata tak usah semua sakit perut ni. Dalam keadaan getir juga tu. Nak tobik lala dia kata. Ada tak kira. Tuhan istighatsah ni kira-kira berat benar lah. Nak lemah air, nak tenggelam tak. Tu maksudnya. Hak senak perut tu tak kira. Baik itu istighatsah, tak kiralah istighatsah ke. Kena fahamlah bila sebut istighatsah, doa dalam keadaan, doa kepada selain Allah dalam keadaan getir, dalam keadaan kita kata malapetaka sedang menimpa dia tu, dalam keadaan musibah sedang menghimpit dia tu. Tak kiralah istighatsah ke, doa ke, keduanya merupakan ibadat yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah sahaja. Sebab apabila perbuatan ini dilakukan bukan untuk Allah, maka pelaku dia tu dikira telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi maknanya apa? Maknanya perbincangan kita ni perbincangan dalam konteks kesilapan yang berlaku dalam bab istighasah ni, kesan dia boleh membawa pada syirik. Maknanya perkara ni perkara berat. Dia begini saja. Dia sebenarnya kalau mengikut gambar rajah lah kita letak, dia sebenarnya syirik, murtad dan apa saja yang membawa pada kufur ni semua duduk di bawah kalimah kufrun billah. Orang panggil kafir, orang ada sifat tu orang panggil kafir. Kafir tu besar. Jadi dalam perbuatan kafir yang paling besar ni syirik lah. Makna syirik ni kufur kepada Allah yang paling besar. Itu kita kena ingat tu. Kufur sebab tu, kufur syirik. Itu paling berat. Jadi hak ni bukan termasuk, sebab tu ulama tidak guna kufur, dia guna syirik. Sebab hak ni berat daripada kufur biasa. Misalnya kita tahu orang tidak percaya pada agama, tak percaya pada Tuhan, kufur juga. Tapi orang tak panggil syirik lah tu. Di antara dalil bahawa istighathah adalah ibadat, ni firman Allah ni. Ni cerita ni Allah nakalkan berkait dengan perang Badar. Suratul Anfal kan, moto dia berkenaan dengan peperangan kan. Ayat 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Cuba tengok kalimah yang Allah guna. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ. Ingatlah ketika kamu beristighathah kepada Tuhan kamu. Lalu diperkenankannya. Bila ni? Bila kalah dalam peperangan. Peringkat awal. Peperangan Uhud kan kalah. Bila barisan pemanah tu turun daripada tempat strategik di puncak Uhud itu, maka Khalid ibn Walid pun mengambil tempat tu. Dia magi dia punya bahagian belakang. Dia mengambil, dia bunuh habis 9 orang. Hak tak turun tu. Di situlah teruk. Sampai 70 orang. Setengah kata 72 orang mati. Tapi kukuk mana pun menang akhirnya. Tapi mula-mula tu kalah tu. Abu Sufyan yakin menang. Siapa tanya, mana Muhammad? Mana Abu Bakar? Mana Umar? Senyap. Lepas tu dia pujikan demi Tuhan Hubal. Dia puji Tuhan. Dia berhala dia tu lah. Tiba-tiba lepas tu Allah beri. Pada waktu itulah istighathah, minta tolong pada Tuhan. Mengakui kesalahan tu, mana silap tak ikut perintah Nabi tu. Ingatlah, kamu ingat tak? Tastari. Itu kalau kita terjemah, ingat ke tidak? Ketika kamu minta tolong dengan Tuhan kamu, Tuhan terima tu. Tuhan terima. Lepas tu turun dia punya tentera-tentera daripada langit tu. Tolong tu dalam riwayat sebut tu. Di antara dalil bahawa doa adalah ibadah. Hak tadi istighathah. Guna pun kalimah istighathah. Istaghatha, yastaghithu. Istaghatha, yastaghithu, yastarithuna. Istaghatha, yastaghithani, yastarithuna. Tastarithuna. Ini untuk jamak mukhattab. Jamak mukhattab. Untuk muzakkar lah. Hak ni pula doa. Contoh daripada hadis Nabi. Istilah kalimah doa. Ad-du'a huwal ibadah. Sebut dengan terang. Doa tu ibadat. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhan engkau, minta dengan aku perkenankan. Ini Allah sebut gitu. Jangan kita baca ni masa nak doa. Nampak gong pelajar tu kan? Doa ni Allah kata, Tuhan kamu berfirman, ud'uni, minta pada aku. Tiba-tiba kita nak berdoa, kita kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kepelik apa dia ajar mai begitu. Ni pun dalam setahun dua ni. Ya kalau kita kata tak kena berlaku hak orang buat no. Bukan tak kena berlaku hak tu antara tak kena ya. Dulu tak ada tu. Tok peti tak ada ayat. Ni pelik ni. Pelik sungguh. Saya pun heran sungguh. Saya pernah tanya lah dia tu. Kata apa baca tu kok mana munasabah dia tu. Dia kata apa tak ada ayat Quran tu. Dia ada jawapan aku ke mana pun. Kita kata ya lah ya kok. Enggak ayat Quran apa tu. Tak munasabah lah tu. Hak ni bukan doa ni. Dah bukan zikir pun. Bukan zikir. Ni ayat penyata. Tuhan kamu berkata, ud'uni minta pada aku. Tuhan nak nyata bahawa kena minta dengan aku. Tuhan suruh minta lah. Tiba-tiba dia baca ni. Supaya gini lah. Cikgu besar kata, mana siapa-siapa nak pergi, kena daftar nama. Awak panggil nama.
Dia pun mari nama. Sebelum mari nama dia kata siapa-siapa nak pergi, mari nama. Lepas tu dia beri nama. Kan pelik tu. Wak mari sudah nama, tak payah siapa-siapa nak pergi, mari nama. Hak tu dia royak so. Payah juga tu nak ayat tu tak. Jenis orang benar ni. Pelik sungguh ni. Kita tegur dia marah. Saya pernah dengar Dr. Basit kritik ni. Ada dia kata pelik ni baru dengar dulu tak ada ni. Pelik sengoti. Padang lalu apa duk baca ni? Masalahnya semua ada gitu. Bahkan Selangor. Bukan sini saja. Mula-mula saya dengar sana lah klik sini pada juga ni. Pelik sengoti. Tidak pernah sabah tu. Dia kata berdosa ke? Tengok dia tanya kita. Kita kata dosa sani ke ayat dagang. No, kita tidak ayat dosa. Dia dalam agama Islam kita ni dia Nabi sangat tekankan munasabah tu. Kita kena ingat. Kalau kita belajar hadis kita akan jumpa lah. Munasabah tu. Misalnya kita kata dah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah comel dia nak comel. Dan Nabi pun gitu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam puji sahabat-sahabat dia hak pakai baju bangsa dia lengkap. Ana ni mula-mula jumpa masa ngaji Maulana. Maulana kata sebenarnya boleh pada kita pakai comel. Kita orang Melayu pakai baju Melayu. Lengkap lah. Dia nak pakai samping pun boleh juga. Tapi takut orang terkejut lah. Mana pakai samping hari ni. Saya mari dengan bini-bini kat kuliah tu lelaki pakai samping. Ya Allah, kalau kata tu. Tu dah Ustaz Mak kali nak tahu. Kata pelik juga tu. Dak laku ke mana pun tidak siapa tu lah, maknanya boleh. Sebab Nabi suka. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi ada sahabat Nabi kaci baju ke dalam hadis. Tak cukup. Ada kaci nampak serebeh kata. Nabi suruh kaci biar comel. Mana Nabi nak ajar orang Islam ni dia kena jaga penampilan. Masalah baju buruk tu lain. Tidak mesti baju baru tapi biar kemas. Makna kemunasabahan, kesesuaian tu dia mikir. Ni tak munasabah ni buat apa baca gitu munasabah ke ayat. Dia kata nak ayat ni Tuhan suruh berdoa. Berdoa. Apa baca tu pasal ayat tadi lah. Dia mari senarai nama nak pergi rehlah tu. Dia pun sebut siapa-siapa nak nama kena mari. Tak payahlah sebut tu. Hak tu arahan daripada guru tu. Tak perlu baca tu, ni arahan daripada Allah kena doa. Tiba-tiba dia baca ni. Kan pelik. Baca tu masa nak doa. Dia kata kita nak memperingatkan supaya berdoa. Tak orang tak baca macam nak berdoa ke mana pun. Sebab Nabi tak baca masa nak berdoa. Benar-benar gitu ya. Jadi pelik. Baru ada. Ni penemuan baru lah maksudnya. Baik, cuba kita tengok lagi. Saya ambil satu lagi. Ni Allah berfirman. Ni surah Yunus ayat 109 dengan 107. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang zalim. Zalim sini kalau tengok dalam tafsir maknanya syirik. Zalim sini makna syirik. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali Allah jua. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan yang Allah nak kurniakan kepadamu. Allah memberikan kebaikan kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ni kalau kita belajar tafsir, kalau kita nak tadabbur lah, kita kata kok mana ayat ni hujung dia tu. Bila dia sebut habis tu, Dialah Tuhan Maha Pengampun, Dialah Maha Penyayang. Apa kaitan dengan keseluruhan ayat ni? Tiba-tiba Allah mati ayat tu, Allah sudah kaya tu, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud? Kalau kita belajar tafsir, ulama akan sebut ni isyarat bahawa manusia, orang panggil orang beriman ni, dia boleh ada berlaku kesalahan pada orang beriman gini. Tak apalah bila kamu buat salah, tapi cepat-cepatlah bertaubat. Sebab Allah Maha Pengampun. Dia sayang kepada kamu. Maknanya Allah isyarat kalau kamu walaupun dosa sebesar dosa syirik ni, kalau kamu bertaubat
Allah akan ampunkan. Sebab apa? Allah sayang kepada kamu. Jelas ayat tu. Mana dosa sebesar tu, tak ada lah lebih besar pada dosa syirik tu. Dia kalau Syekh Ismail Syahid, cucu Syah Waliullah Ad-Dihlawi tu, dia kata apa kat syirik ni besar dak dosa tu. Siapa kalau mati dalam keadaan syirik, Allah tak ampun, kekal dalam neraka. Sebab apa? Gapo dia sebenarnya syirik kalau kita nak guna bahasa hak mudah. Syirik ni kalau bahasa mudah mengikut Syah Ismail Syahid. Dulu saya mula-mula dengar Maulana sebut. Selepas tu dia suruh baca ni dalam kitab ni. Risalatul Tauhid. Syah Ismail Syahid. Maulana sebut, dia kata syirik ni apa? Syirik ni sebenarnya bila berlaku syirik, mana seseorang tu dia tidak harap Tuhan, dia tak yakin Tuhan ni boleh tolong dia 100%, sehingga dia cari Tuhan lain. Bukan dia kata tak percaya, boleh percaya juga, tapi dia tak harap 100%. Sebab tu dia minta tolong juga dengan orang lain tu. Dia bukan kata tidak minta tolong langsung dengan Tuhan, dia minta tolong juga dengan, maknanya seolah Tuhan ni tidak sempurna 100% kudrat dia. Hak tu Tuhan marah benar. Tuhan kata dia tak berkuasa. Tuhan marah benar kata dia tak mampu. Sebab dia mampu. Ibarat begini. Ni dalam kitab tersebut. Ibaratnya seorang pemimpin politik. Pemimpin politik ni kalau buat apa-apa asal ke tidak menjejaskan survival politik dia buat tak tahu gitu ya. Awak nak pergi kekeh guna jerai ke, nak pergi duk nerak netenak tak apa. Jangan campur urusan politik. Sebab kalau politik menjejaskan dia, waktu dia bertindak lalu. Sebab apa tu? Sebab mencabar kuasa dia. Hak ni pun syirik ni macam dia tak percaya kepada kekuasaan Allah. Dia cabar Allah. Siapa nak cari Tuhan lain? Tak harap Tuhan marah sangat tu. Mu kena minta, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa pergi minta dengan orang lain? Mu tak percaya kat aku ke? Maknanya semacam tak percaya tu Tuhan marah tu. Sedangkan dia doa ada dia berkuasa begini dengan langit bumi semua. Mun nak gotu aku bui. Kalau aku bui orang lain tak boleh sekat. Kalau aku tak bui orang lain tak nak bui. Tiba-tiba pergi minta juga dengan orang lain. Lepas tu kata aku ni Tuhan. Tu Tuhan marah sangat tu. Makna dia macam mencabar Tuhan. Kalau orang politik, kalau kita ayah pun tak boleh dah. Biarlah minta maaf nak sebut dah. Ada ke setengah orang tu, bini duduk puji tu lelaki orang lain. Dia kata kalau aku ni tak cukup baik pun jangan duk puji depan aku. Dia rasa tercabar. Apa tu? Padahal dia tidak kata tu lelaki orang tu lelaki dia. Juga tu lelaki aku. Tapi duk puji baguslah kawan ni. Duk puji. Tu lelaki dia tak je puji. Kalau puji pun pujilah. Pergi puji tu lelaki orang lain depan-depan. Lepas tu lebih-lebih pula tu. Marah tu lelaki apa marah tu? Apa marah? Payah kot saya nak jawab dia tu. Ni contoh ya. Tuhan marah ni buat apa? Kata aku berkuasa. Kata dah asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba pergi minta dengan orang lain. Sedangkan aku ayat dah aku boleh beri benda tu orang lain tak boleh. Maknanya sebenarnya dia tak harap lah tu Tuhan tu. Hak tu yang berat sangat tu syirik tu. Itu kata Syawal. Dia malah nak kata hak tu lah sebenarnya betul. Tepat tu. Tu Tuhan marah sangat. Orang maksiat tak apa lagi. Tapi orang yang Tuhan walaupun sebesar tunya, betapa Allah sayangnya kita, mu bertaubat. Dengan taubat itulah aku akan ampun. Sebab apa aku ampun tu? Sebab aku sayang. Mana Tuhan ayatnya bahawa kita ni umat Islam ni boleh jadi syirik sampai situ pun boleh berlaku, tapi tetap Allah ampunkan. Itu kalau kita nak tadabbur ayat ni gitulah tu. Cuba baca balik. Pelik itu tiba-tiba tu ayatnya wahwal ghafurur rahim. Apa kaitan dengan sebelum tu? Itulah kaitan dia. Maknanya hak ni orang panggil, kalau dalam istilah balagh dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan dia panggil. Nampak macam menceritakan saja. Allah ni maha pengampun. Macam cerita itu. Tetapi di situ ada insya. Ada kehendak Allah. Apa dia? Mu minta ampun lah. Kalau salah, tak kira syirik pun. Aku akan beri keampunan. Aku akan ampunkan. Sebab apa? Aku ni penyayang. Itu sebenarnya Allah nak. Itu dia panggil dalam istilah, dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Itu dari sudut bahasa, dari sudut sastra lah. Jadi gitu sebenarnya. Baik, dari segi syarah saya baca sini lah. Allah Azza wa Jalla melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam daripada beribadah serta meminta kepada selain Allah. Kerana apa? Kerana selain Allah Ta'ala tidak mempunyai manfaat dan mudarat.
Selain Allah ni dia tidak boleh mencipta manfaat dan mencipta mudarat. Dan Allah telah menceritakan bahawa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, maka Nabi sendiri pun akan termasuk dalam orang syirik juga. Kalau Nabi buat pun jadi syirik. Akan tetapi beliau tidak mungkin melakukan hal tersebut. Tak mungkinlah Nabi itu. Ini termasuk dalam perkara yang mustahil bagi Nabi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang melakukan hal tersebut, padahal Nabi ini maksum, tak akan tersalah sampai ke situ. Nabi tak akan tersalah sampai ke situ. Orang lain lebih-lebih lagi lah dengan larangan sepatutnya. Kalau Nabi pun Tuhan lagi, kita lagi lah. Kita sebagai umat dia ni. Jadi larangan ini, inilah istilah ulama kata, ni istilah yang kita kena faham. Bila Allah sebut pada Nabi, khitab lin Nabi, khitab lil ummah. Bila Allah sebut tuju pada Nabi, hakikatnya Allah tuju pada umat dia. Itu kaedah dia. Khitab lin Nabi, khitab lil ummah. Bila Allah tuju pada Nabi, jangan kamu syirik, tuju pada Nabi asalnya. Itu khitab lil ummah. Mana Allah tuju pada kita. Kemudian Allah menceritakan bahawa hanya dialah sahaja yang menguasai segala sesuatu, memberi sesuatu, menahan sesuatu, mendatangkan bahaya atau bencana dan mendatangkan menang. Dia berlaku hakikatnya. Maka seharusnya mana wajib, mesti, seharus tu makna wajib di sini. Maka wajib hanya kepada dialah semata-mata yang berhak kita minta dan kita sembah. Sebab dia segala-galanya. Faedah. Ini pun saya bacalah, kita habis ni. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Syirik besar ni mana syirik yang menghilangkan tauhid, membatalkan tauhid. Yang kedua, kewajipan mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadat. Dalam beribadat kena Allah sahaja. Tak boleh kita ibadat kepada selain Allah. Kerana keesaan Allah dari sudut rububiyah dan juga uluhiyah tu. Yang ketiga, kerosakan berdoa kepada selain Allah Ta'ala kerana selain Allah itu tidak mampu mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik. Mustafa ni nama Nabi ni maknanya yang dipilih oleh Allah dengan teliti. Dipilih oleh Allah dengan teliti, itu makna Mustafa. Sebab itulah ulama kita tak guna. Kalau kita manusia selain Nabi ni walaupun baik pun dia guna Mukhtar, dia tak guna Mustafa. Sebab Mustafa ni pilih tu, kita kata supaya pilih harta berah lah. Pilih, halus. Kalau untuk kita biasa ni, hak jauh-jauh, hak terpilih, dia panggil Mukhtar. Tak akan naik siapa Mustafa tu. Itu istilah kita kena faham. Kenapa lah? Sebab juga kita kata, tak boleh kita nak guna ayah saya radhiyallahu anhu. Bapa saya doa ayah dia. Aku pun saya juga. Ayah tidak faham guna. Tapi tak boleh guna tu. Kalau guna, tak jadi kafir. Tapi dia panggil apa? Pangkat tu. Gelaran tu untuk sahabat. Quran hadis guna gitu. Supaya kita guna dalam bahasa Melayu kita lah. Yang berusaha tukar kebun kita tu. Tidak kau pelik tu. Tu menghina tu, bukan mengangkat tu. Tukar kebun putus hati. Kita tukar kebun jangan buat nganyi gitu ni tu. Apa kita guna tak kena. Kita kata hamba nak memuliakan dia. Sebab tu kita panggil yang berusaha tukar kebun. Tapi orang kita faham tu. Tu orang nampak dia panggil apa? Al-mad fi manzilati dhim, dia panggil. Puji tapi sebenarnya keji tu. Nampak zahir tu nampak puji. Apa ni? Al-mad fi manzilati dham. Puji tapi sebenarnya keji. Sebab kita bui kedudukan tak kena dengan dia. Kenapa hal tu? Sebab alaihi salam untuk Nabi. Sebab tu tak ada kata sahabat alaihi salam. Tak ada. Padahal assalamualaikum tu juga darjah kebesaran. Kenapa hal lah? Kenapa hal? Sebab tu Syiah dia ubah habis. Saya nak apa ni Hasir alaihi salam. Tengok tu cara dia. Nak macam mana? Makna nampak tu dia tu syirik dia tu jelas nampak. Siapa bawa ke situ. Padahalnya kalau kita kata alaihi salam tak jadi syirik, tapi orang panggil su'ul adab, buruk akhlak lah. Baik, yang keempat itu Rasulullah SAW merupakan manusia terbaik. Kalau beliau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan termasuk orang-orang zalim, yakni orang-orang syirik.
Jadi kalau dia pun doa pada selain Allah jadi syirik, apatah kita? Itu maksudnya. Yang kelima, ya. Saya pernah dengar ada masjid kata adik itu dia buat ada kata bagaimana buat dan kalau adik itu alaihi salam boleh ya? Dia gini, ya, ni kita standard istilah supaya kita kata gini lah. Apa kalau kita kata Mekah Mekah Munawwarah apa? Kali. Tapi tak ada seorang pun. Bahkan kalau ada kata akan ditegur dia, tak kena. Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, Masjid Palestin Muqaddasah. Tu guna. Apa tahi paksi kita yang nak kata dia? Mughallaqah baru ni 2 tahun ditutup. Tu boleh lah. Ni baru maftuhah. Dan ayatnya orang panggil nama tu. Anda tidak kata syirik, tapi bila kita guna salah-salah lah dia panggil. Dah Quran pun tak guna. Quran guna radhiyallahu bersahabat. Guna tu. Sahabat Nabi pun guna gitu. Baik, kita kata karramallahu wajah. Karramallahu wajah ni ulama kata guna hak ni guna bersebab. Saya nak sebab tu ulama kita kata bila hilang dah sebab tu tak boleh kita kena guna asal lah. Kalau nak guna pun tak salah, tak dosa, tapi orang kata pelik lah. Sebab sani lah tukar kebun tu kita guna yang berusaha. Karramallahu wajah kena baca wajah bukan wajuh di segi i'rab lah. Karramallahu wajah ni diguna asalnya bila popok Khawarij dia benci pada Sayyidina Ali lah. Dia kutuk Sayyidina Ali. Tu asal cerita nak tahu karramallahu wajah. Popok dia ni benci nak marah pada Sayyidina Ali. Salah Khawarij ni asalnya Syiah tu lah. Jadi Sayyidina dia marah pada Sayyidina Ali tu sebab Sayyidina Ali membenarkan dia punya itulah Muawiyah tu lah. Kayak dia macam dia berpihak kepada, macam dia seolah-olah dia memberi kelebihan kepada sahabat-sahabat lain, kepada Muawiyah. Sebab Sayyidina Ali ni banyak perkara lah. Yalah, muka dia ni ahli sunnah. Misalnya kalau orang kutuk tentera Muawiyah, dia rotan, dia hukum begitu. Bahkan hak mati pun ada Siffin, hak tentera ni dia kata syahid. Sebab kita juga. Jadi popok Khawarij ni